Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi di dalam kelas ibadah tahun 1 hari ini, hari Ahad 11 Syawal 1442 Hijrah bersamaan dengan 23 Mei 2021. Baik. Ini kita akan di dalam mata pelajaran ibadah tahun 1. Okey, muallim nak kamu ambil buku teks ibadah tahun 1, kemudian buka dalam muka surat yang ke-22, kebaikan taharah. Okey. Kita sekarang berada dalam pelajaran yang kedua iaitu taharah. Sebelum ini kita dah belajar mengenai apa yang dimaksudkan dengan taharah. Kemudian pada minggu lepas kita dah masuk mengenai wuduk. Secara ringkas kita telah masuk kepada wuduk, dan mengenai wuduk kita akan lebih mendalam lagi selepas ini insya-Allah. Cuma hari ini kita nak masuk kepada kebaikan taharah. Maknanya kita sama-sama mengetahui apa itu kebaikan taharah. Maksudnya apa penting kita bersuci. Taharah ini maksudnya kita bersuci. Kita bersuci, membersihkan diri kita dengan mandi, dan juga kita untuk berwuduk. Apa kebaikan dia? Apa kebaikan yang kita perolehi daripada kita bila kita dah bersuci ini? Kita taharah. Okey, baik. Yang pertama, kesihatan. 1. Badan cergas dan segar. Okey. Kebaikan taharah dari segi kesihatan, badan akan cergas dan segar. Seperti mana contoh yang muallim berikan tadi, apabila kita mandi, kita sucikan diri kita dari kekotoran, maka kita akan merasakan badan kita ini cergas dan segar. Mana kalau kita tak mandi, kita bangun pagi, ni pukul jam kelas kita jam 9, kita tak mandi, terus masuk kelas, apa akan terjadi pada kita? Mesti kita akan rasa malas, berat untuk kita nak belajar. Jadi azamkan pada pagi-pagi hari kita mandi, kita solat subuh, kita berdoa kepada Allah, kita mengaji. Kemudian ini akan membuatkan badan kita lebih cergas untuk belajar. Okey. Yang kedua, badan sihat dan bertenaga. Kita kalau kita sentiasa dalam keadaan bersuci, semestinya kita akan lebih sihat dan ada tenaga untuk kita melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, akal cerdas. Jadi minda kita pun mudah untuk kita perolehi ilmu. Kita nak dapatkan ilmu. Jadi itu kebaikan kepada taharah dari segi kesihatan. Baik. B. Dalam beribadah. Kebaikan taharah, kebaikan bersuci dalam ibadah. 1. Ibadah dapat dilakukan dengan sempurna. Ibadah dapat dilakukan dengan sempurna. 2. Ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang ketiga, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nombor 3, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nombor 4, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nombor 4, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Dalam kebaikan bersuci, kebaikan taharah dalam ibadah ni, ibadat ataupun amalan-amalan yang kita buat, kita solat dengan lebih sempurna. Tidak ada, contoh kita bangun, kita nak bangun solat subuh kan. Kalau kita tak bersuci dulu, kita tak tak mandi, maka akan mengeluarkan bau yang tak sempurna, tak sedap. Dia tak sedap. Jadi ibadah kita terganggulah. Kalau ibadah terganggu, tak jadi ibadah ni tak dapat dilakukan dengan sempurna. Sebab itu apabila kebaikan kepada Allah ni, ibadah dapat dilakukan dengan sempurna. Kalau kita terus bangun, kita terus solat subuh, tak berwuduk dulu, tak taharah dulu, adakah ibadat tu diterima? Tak diterima. Sebab itu kita kena bangun, gosok gigi, mandi, ambil wuduk, barulah ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita ibadah itu diterima, maka Allah pun menyukai kita, disukai oleh Allah, dan memperolehi pahala kita dengan amalan yang kita lakukan tu, maka beroleh pahala daripada Allah. Dan yang ketiga, kebaikan taharah dari dalam pergaulan. Dalam pergaulan, satu, mudah bergaul dengan orang lain. 2, dijadikan contoh yang baik. Yang ketiga, disegani dan dihormati. Yang keempat, melahirkan masyarakat yang sihat dan berdisiplin. Dalam pergaulan ni, dalam masyarakat kita lah, ataupun sama-sama kawan kita. Dalam pergaulan, yang pertama, mudah bergaul dengan orang lain. Apabila kita bersih, kita tak kotor, maka kawan kita pun mudahlah kita nak bergaul, kita nak bersama-sama dengan kawan, dengan orang lain yang dijadikan contoh yang baik. Tengok siapa yang kemas pakaiannya, mesti dia akan dijadikan contoh, dan dia akan disegani dan dihormati, dan melahirkan masyarakat yang sihat dan berdisiplin. Dengan kebersihan, maka ia melahirkan masyarakat yang sihat dan berdisiplin. Okey, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Sebagai tugasan hari ini, muallim tak nak banyak untuk tugasan pada hari ini. Muallim nak kamu buka dalam muka surat 23 tu. Tugas latihan 1, isikan tempat kosong di bawah dengan perkataan yang sesuai. Ini dah bagi jawapan. Wajib membersihkan, bersuci batu, air, najis. Maka kamu boleh menjawab ini dan hantar kepada muallim. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.